Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof, anda bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baru. 11 siang tadi atau 11 pagi tadi dilaporkan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2021 siri kedua di mana semakan audit mendapati berlaku dua kes pembaziran bernilai RM825.98 juta. Ini melibatkan pengurusan wabak COVID-19 dan juga pembangunan Putrajaya yang didedahkan dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2021 bagi siri kedua di mana semakan audit mendapati berlaku kes pembaziran sebanyak RM13.07 juta melibatkan pengurusan wabak COVID-19 di mana Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid berkata ia melibatkan peralatan ventilator yang dibeli tetapi tidak dapat digunakan. Terdapat juga satu kes yang melibatkan pembayaran tidak teratur bernilai RM100,000 iaitu program pengurusan perkhidmatan ambulans dan perkhidmatan udara dilaksanakan sebelum pesanan tempatan. Kita dapati juga berlaku pembaziran di bawah pengurusan wabak COVID melibatkan 93 mesin ventilator yang tidak dapat digunakan dan anggaran kos adalah 13 kerugian ataupun pembaziran adalah 13.07 juta. Dan kita dapati juga terdapat pembayaran tidak teratur dalam pengurusan ambulans. Ini sebanyak 100,000 100,000 ataupun 0.1 juta di mana perkhidmatan telah diberikan tanpa kelulusan local order atau pesanan tempatan. Perkhidmatan disediakan dahulu sebelum dapat kelulusan local order ataupun pesanan tempatan. Ini sebab keperluan, timbul keperluan, tak ada salah guna, cuma dari segi tidak mematuhi prosedur lah. Dan terdapat berlakunya pembayaran RM799 juta bagi pembinaan terowong, jambatan dan terminal monorail di Putrajaya tapi tidak pernah digunakan. Menurut Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid, secara keseluruhan wujud elemen pembaziran dalam pengurusan bangunan Putrajaya melibatkan pembaziran sebanyak RM812.91 juta. Secara keseluruhan ini kita dapati ada juga elemen-elemen yang melibatkan pembaziran iaitu pengurusan bangunan Putrajaya terdapat pembaziran sebanyak RM812.91 juta yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang tidak dilaksanakan tapi tidak digunakan, iaitu terowong untuk monorail, jambatan untuk monorail dan juga terminal monorail yang mana telah dibelanjakan sebanyak RM799 juta atas kerja-kerja pembangunan tersebut tapi tidak digunakan. Di samping itu juga terdapat juga depo bas di Precinct 14 telah siap tetapi tidak digunakan untuk tujuan asal melibatkan kos RM12.21 juta dan juga kemudahan park and ride di Precinct 7 melibatkan RM1.36 juta juga tidak digunakan. Sebanyak 7 pengauditan prestasi bernilai RM66.862 bilion dilaksanakan melibatkan program, aktiviti dan projek di 7 kementerian menurut laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2021 siri 2. Menurut LKAN, daripada jumlah pengauditan itu 5 daripadanya melibatkan kategori program dan aktiviti manakala 2 lagi ialah kategori projek. Ketua Audit Negara juga mengemukakan 21 syur untuk dipertimbangkan pelaksanaannya oleh kementerian, jabatan, agensi persekutuan yang diaudit. Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan prestasi terhadap 14 aktiviti kementerian, jabatan dan agensi negeri yang melibatkan 2 kementerian di Sabah dan Sarawak, 31 jabatan dan 8 agensi kerajaan negeri. Menurut laporan berkenaan mengenai pengurusan syarikat kerajaan persekutuan, pengauditan pengurusan dilaksanakan berfokus terhadap pencapaian objektif penubuhan syarikat dengan meneliti 3 aspek iaitu pengurusan aktiviti, tadbir urus korporat dan kedudukan kewangan syarikat. LKAN tahun 2021 siri 2 akan dimuat naik dalam laman web Jabatan Audit Negara. LKAN peringkat negeri pula yang melibatkan 13 negeri hanya akan dimuat naik menerusi laman web Jabatan Audit Negara selepas pembentangannya di Dewan Undangan Negeri masing-masing.
Bagaimana kita membincangkan dalam konteks memantau kerajaan baru dan melihat kepada iltizam untuk mengelakkan berulangnya pembaziran dan juga ketirisan dan sebagainya, dan ini sudah pasti menjadi satu perkara yang dituntut dalam tadbir urus yang baik. Profesor Dr. Ahmad Martabra Muhammad, penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia UM, bersama dengan kita pada jam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Prof. Pertama sekali, mungkin detail dan juga perinciannya kita melihat kepada perincian kepada pembaziran dan juga dua projek yang diklasifikasikan membazir. Tetapi dalam pemahaman dan juga pemerhatian rakyat Marhain secara keseluruhannya, peri pentingnya kita melihat kepada laporan Ketua Audit Negara ini dan sejauh manakah langkah pencegahan ataupun langkah tambah baik yang perlu dilakukan. Apa yang kita perlu fahami? Kenapa ini dijadikan satu garis panduan dan juga satu titik permulaan ataupun satu perkara yang very neutral untuk kita melihat kepada tadbir urus yang baik, Prof? Okey, setiap tahun memang kita akan melihat pembentangan laporan audit oleh Ketua Audit Negara, dan ini merupakan satu prestasi dari segi nak menilai sejauh mana agensi-agensi kerajaan membelanjakan segala perbelanjaan wang kerajaan yang telah diberikan kepada mereka dengan berhemah. Dan kita dapati setiap kali pembentangan laporan audit memang akan ada kes-kes di mana berlaku pembaziran yang sangat ketara yang mengakibatkan kerugian kepada wang negara berjumlah berbilion-bilion ringgit, berpuluh bilion ataupun berpuluh jutaan ringgit. Jadi ini merupakan satu perkara yang seringkali berlaku dan perlu diberikan perhatian yang serius oleh kerajaan. Dan sebab itulah kita melihat bahawa apa juga pembaziran-pembaziran yang dilaporkan di dalam laporan audit negara perlu diambil tindakan tegas supaya ianya tidak berulang. Jadi sebab itulah bagi saya melihat kepada pengumuman yang dibuat oleh Ketua Audit Negara pada pagi tadi, ini menunjukkan bahawa masih ada pembaziran-pembaziran yang berjumlah puluhan juta ringgit sehingga mencecah 700 juta ringgit dan lain-lain pembaziran juga yang dianggarkan dalam jutaan ringgit. Ini merupakan satu perkara yang sangat serius. Dan sebab itu apabila kerajaan pada hari ini memberikan tumpuan kepada urus takbir baik dalam kerajaan, maka sudah tentulah laporan audit ini sangat penting. Kerana laporan audit ini menceritakan bagaimana perbelanjaan yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan, terutama apabila perbelanjaan itu telah pun dilaksanakan dan juga hasil daripada perbelanjaan itu tidak memberikan banyak manfaat kepada rakyat terutamanya. Dan kita lihat bagaimana laporan yang ditunjukkan tadi menunjukkan bahawa adanya beberapa projek-projek yang telah dilaksanakan tetapi tidak digunakan langsung. Dan projek ini mencecah puluhan jutaan ringgit. Dan ini sebenarnya bagi saya satu perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, terutama bagi memastikan perkara-perkara sebegini tidak lagi berulang. Kerana saban tahun kita melihat bahawa prestasi agensi-agensi kerajaan ini yang dilaporkan dalam laporan audit negara kadang-kala ada yang menunjukkan masih lagi berlaku ketirisan, masih lagi berlaku pembaziran, bukan dalam skala yang kecil, bahkan dalam skala yang sangat besar. Jadi bagi saya apabila kerajaan melalui laporan audit negara ini menunjukkan bahawa adanya pembaziran, maka ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan bahawa pembaziran-pembaziran seperti ini tidak lagi akan berulang. Dan bagi saya sesuatu tindakan yang konkret perlu diambil untuk memastikan bahawa tidak ada lagi wujudnya pembaziran sehingga mencecah kepada ratusan jutaan ringgit. Kerana ia adalah mengakibatkan kalau kita tengok ketirisan wang rakyat dan juga wang kerajaan yang tidak sepatutnya dibazirkan dengan begitu saja. Jadi sebab itu bagi saya perkara ini perlu diteliti dengan lebih serius dan perlu ditangani dengan secepat mungkin agar ianya tidak berulang. Prof, saya ingin melihat kepada aspek, kalau kita faham tadi antara perkara yang disebut mengenai pembaziran ialah mengenai projek monorail di Putrajaya itu. Terowongnya dah ada, jambatan dah ada, tapi monorail ini tak nampak, tak kunjung tiba. Dan ini bukan perkara baru. Dah lebih daripada 10 tahun ataupun lebih 15 tahun. Tapi seolah tidak ada satu perkara tindakan yang dilakukan di atas perkara itu. Dan kalau dilihat kepada laporan Ketua Audit Negara, ini baru dimuat naik di laman webnya. Saya pun baru dapat mengaksesnya. Di mana kalau daripada segi keseluruhannya, kalau dilihat kepada pengurusan pembangunan Putrajaya itu, laporan audit kebangsaan, laporan Ketua Audit Negara mendapati bahawa
pengurusan pembangunan Putrajaya adalah memuaskan dari segi mewujudkan pusat pentadbiran kerajaan yang berpusat. Bagaimanapun disebabkan oleh perubahan dasar kerajaan, pembangunan dirancang sebelumnya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Terdapat kelemahan daripada dalam aspek pelaksanaan sistem pengangkutan bersepadu dan pembangunan kemudahan perumahan, pendidikan dan kesihatan. Selain itu, tiada penilaian dibuat secara keseluruhan oleh mana-mana pihak bagi menentukan pencapaian objektif pembangunan Putrajaya. Ini kalau kita dapat fokuskan kepada pembangunan Putrajaya, adakah ini maksudnya tukar kerajaan, tukar kepimpinan, dasar yang dahulu itu tidak diteruskan dan juga tidak ada penilaian yang dapat dilakukan dengan baik? Apa yang kita pelajari dan juga iktibar daripada hal berkaitan dengan Putrajaya ini, Prof? Yang pertama sudah tentulah kita melihat bahawa kadang-kala walaupun perancangan sesuatu perkara itu dibuat dengan teliti dan pelaksanaan sesuatu projek itu dilaksanakan, namun sebenarnya itu saja tidak mencukupi, perlu ada pemantauan yang teliti. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang dilaporkan ini adalah disebabkan oleh pemantauan. Kerana pemantauan yang tidak dilakukan secara berkala menyebabkan banyak projek-projek yang telah pun dilaksanakan tidak dapat digunakan. Dan inilah yang kita lihat contoh di mana apabila adanya monorail, apabila adanya terowong tetapi tidak digunakan. Kerana apa ia berlaku? Kerana tidak ada pemantauan. Walaupun program ataupun projek ataupun apa-apa aktiviti itu telah berjaya dilaksanakan mengikut apa dirancangkan. Tetapi jika tidak adanya pemantauan, tidak adanya suatu tindakan yang menyeluruh untuk memastikan bahawa apa juga program ataupun projek yang telah disiapkan itu perlu dilaksanakan. Maka inilah masalah yang seringkali berlaku bukan sahaja di Putrajaya, bahkan di tempat-tempat yang lain. Jadi bagi saya aspek pemantauan ini sangat penting, dan aspek pemantauanlah yang kita lihat banyak yang berlaku yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit oleh agensi-agensi yang berlaku di seluruh negara yang dilaporkan dalam laporan audit kerana tidak adanya suatu pemantauan yang menyeluruh yang dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat bagi memastikan apa juga program, projek, aktiviti yang telah siap perlu diberikan pemantauan yang teliti bagi memastikan ianya akan berjalan seperti mana yang telah dirancangkan. Kerana kadang-kadang kita lihat dari segi perancangan itu sangat cantik, dari segi pembangunan itu juga sangat cantik, tetapi apabila ianya tidak dilaksanakan ataupun tidak digunakan, maka ianya akan menyebabkan pembaziran yang sangat besar. Dan inilah sebenarnya yang kita lihat berlaku apabila laporan audit dikemukakan. Apabila perancangan sesuatu projek itu dilaksanakan dengan baik, pembangunan dilaksanakan, tetapi apabila tidak adanya pemantauan, maka projek yang sangat besar, yang sangat baik untuk digunakan oleh pengguna-pengguna tetapi tidak dapat digunakan dan dibiarkan begitu saja kerana tidak ada pemantauan yang rapi yang dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat. Jadi bagi saya, iktibar yang perlu diambil daripada perkara ini ialah pemantapkan untuk aspek pemantauan supaya apa juga perbelanjaan negara itu ianya perlu dipantau dengan teliti supaya penggunaan itu dapat dimaksimalkan seboleh yang mungkin. Kerana kita tidak mahu projek yang besar-besar ini dibiarkan begitu saja seperti Gajah Putih tidak digunakan sedangkan perbelanjaan itu memakan ratusan jutaan ringgit. Jadi ini sebenarnya yang memberikan kesan terutama dari segi kepercayaan rakyat kepada kerajaan apabila projek-projek yang besar sebegini tidak diberikan pemantauan yang secukupnya, akhirnya ia dibiarkan begitu saja sedangkan jika ianya digunakan banyak manfaat yang boleh didapati kepada pengguna. Siapa yang nak memantau itu, Prof? Kerana kadang-kadang kalau kita ambil contoh balik kepada projek pembangunan di Putrajaya, ianya sudah ada. Contohnya kalau projek depoh bas Presiden 14 tidak digunakan, ini melibatkan 12.21 juta ringgit. Tapi dalam masa sama masalahnya juga ialah tahap penawaran perkhidmatan bas adalah rendah dan sebagainya. Siapa yang bertanggungjawab untuk memantau ini? Dan kalau laporan audit tidak ada yang memantau, justru takkanlah nak tunggu. Yalah, kalau selalunya orang kata kalau sebelum audit check kita akan buat sesuatu sebelum ianya dinyatakan, tetapi ini seolah-olah tidak ada yang mengambil kisah pasal perkara ini. Justru pemantauan itu siapa yang perlu mendesak? Adakah orang biasa seperti kita mampu untuk menjalankan satu inisiatif ataupun satu kawasan desak untuk memantau?
Kalau kita lihat, pertama kita kena tentukan di bawah siapa projek itu dilaksanakan. Kita sudah tahu kadang-kala projek-projek itu sama ada dilaksanakan oleh JKR ataupun dilaksanakan oleh syarikat-syarikat yang telah dilantik oleh kerajaan. Dan apabila JKR ataupun syarikat ini menyerahkan kepada agensi-agensi yang berkaitan, mungkin dalam konteks ini Perbadanan Putrajaya, maka sudah tentulah Perbadanan Putrajaya perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan yang pertamanya apa juga bangunan, apa juga perkara-perkara yang telah dipersetujui itu telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Segala spesifikasi yang telah ditetapkan sebelum tawaran projek itu diberikan perlu dipenuhi dengan sebaik yang mungkin. Jadi apabila ianya telah diterima, maka sudah pastilah mana-mana agensi yang telah mendapat hak untuk melaksanakan ataupun menggunakan kemudahan tersebut perlu melihat dan meneliti bagaimana pula untuk melaksanakan projek tersebut ataupun memastikan bahawa bangunan-bangunan itu digunakan. Dalam konteks ini kita tahu monorail, dalam konteks ini juga kita tahu apa-apa kemudahan seperti depo dan sebagainya perlulah digunakan apabila ianya telah diserahkan. Jadi sudah tentulah ini perkara yang sangat penting kerana apabila telah siap memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, maka adalah menjadi tanggungjawab agensi-agensi yang telah diberikan tanggungjawab untuk menguruskan sesuatu projek itu untuk memastikan ianya digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi bagi saya inilah mungkin masalah-masalah yang berlaku apabila penyerahan telah dibuat tetapi tidak ada aspek bagaimana nak memastikan supaya sesuatu bangunan itu dalam konteks ini monorail ataupun depo ianya digunakan dengan mengambil kira bahawa perlu juga dibuat perbincangan dengan mana-mana agensi-agensi lain yang terlibat dalam menggunakan kemudahan tersebut. Jadi bagi saya seperti tidak ada satu koordinasi di antara agensi yang mempunyai kawalan terhadap bangunan tersebut dengan mana-mana agensi yang akan menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi inilah yang berlaku apabila projek itu telah siap digunakan tetapi tidak digunakan seperti mana yang dihasrahkan kerana tidak adanya perbincangan yang menyeluruh yang dibuat di antara agensi yang perlu bertanggungjawab dengan agensi-agensi lain yang akan menggunakan kemudahan tersebut. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk kita beri perhatian pada masa akan datang. Okey Prof, tapi dalam masa yang sama juga laporan audit juga meneliti kepada tahun 2021 ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ada perkara yang menarik untuk kita lihat di sini. Daripada kita bercerita pasal pembangunan dan juga pembaziran, ada juga perkara dan juga syur yang baik ataupun sesuatu yang dicapai dengan positif dalam aspek ini. Itu saya kongsikan selepas ini. Bagaimana kita melihat dan juga dapat kita angkat juga pengurusan yang baik ini. Itu kita kongsikan selepas ini Prof. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi, kita masih lagi berbincang mengenai laporan Ketua Audit Negara siri kedua tahun 2021. Antara lain ialah kita berkongsikan terhadap beberapa projek yang dianggap sebagai pembaziran. Namun begitu, laporan audit juga ini juga melihat kepada tempoh ketika COVID-19 pada tahun 2021 dan tiga perkara yang telah dimaktubkan ataupun dikatakan di sini telah mencapai sasarannya ialah pengurusan program subsidi upah, pengurusan wabak COVID-19 dan pengurusan pendaftaran penerima vaksin COVID-19 dan aplikasi MySejahtera. Kalau dilihat kepada infografik yang dikeluarkan di laman web ataupun portal khas laporan Ketua Audit Negara ini, antara lain mendapati bahawa secara keseluruhannya pengurusan wabak COVID-19 adalah baik dan mencapai objektif yang ditetapkan, di mana daripada segi prestasi keuangan peruntukan KKM pada ketika itu ialah sebanyak 10.691 juta, perbelanjaan yang dibelanjakan ialah sekitar 8.005 juta, ada baki 2.6 juta ringgit dan untuk mosti pula ada lebihan baki 328 juta ringgit, di mana kadar penggunaan gas oksigen adalah tinggi dan melebihi kapasiti. Namun satu perkara yang ditegaskan di sini juga, petugas kesihatan tidak mencukupi di ETD dan juga di ICU semasa pandemik, antara 19.9% dan 95.3%. 1.10 juta dos vaksin telah tamat tempoh, 93 ventilator tidak dapat digunakan,
peralatan perubatan tiada tempat penyimpanan pasca COVID-19 dan lebihan peralatan PPE yang ketara dengan peratus penggunaan hanya 2.2% dan 3.1%. Ini perincian yang diletakkan berkaitan dengan pengurusan dan bencana COVID-19 pada tahun 2021. Prof, kalau kita lihat laporan ini melihat kepada bukanlah untuk menyelongkar keburukan semata-mata, tapi sesuatu perkara yang perlu diambil iktibar daripada pelbagai sudut. Ada pencapaian, ada juga perkara yang boleh diatasi dan juga masalah yang perlukan penyelesaian segera. Kalau dilihat kepada isu kesihatan dan juga COVID-19 ini, hal yang berkaitan dengan kaki tangan kesihatan awam dan sebagainya masih lagi tidak mencukupi dan ini dinyatakan dengan jelas. Dan juga ada juga lebihan walaupun dikala kita mengatakan bahawa kita membelanjakan sejumlah wang yang besar. Dari sudut ini bagaimana kita melihat dan juga menelitinya, Prof? Okey, memang kalau kita lihat setiap tahun akan ada laporan audit negara yang dibentangkan di Parlimen dan kemudian diedarkan kepada orang ramai. Dan kenapa laporan tahunan audit ini dikeluarkan? Ianya lebih kepada nak menunjukkan bagaimana perbelanjaan wang kerajaan. Dan ini sesuatu perkara yang perlu diberi perhatian. Kadang-kadang masyarakat tidak begitu mengambil berat terhadap laporan audit negara. Sedangkan laporan audit negara sangat detail dari segi pelaporan bagaimana agensi-agensi kerajaan melakukan perbelanjaan mereka pada sesuatu tempoh laporan yang telah diberikan tersebut. Contohnya yang terbaru pada tahun 2021. Dan kita juga boleh melihat bagaimana laporan ini juga menyentuh pelbagai prestasi-prestasi agensi kerajaan. Dan bukan semua laporan yang dikemukakan itu menunjukkan adanya masalah. Bahkan yang majoriti yang kita lihat ialah adanya pencapaian yang memuaskan yang telah ditunjukkan oleh pelbagai agensi. Dan dalam konteks ini tadi kita didedahkan bagaimana pengurusan Kementerian Kesihatan ketika menangani wabak COVID sebelum ini adalah baik. Kerana kita melihat bagaimana pemberian dos yang telah diberikan kepada warga negara, pengurusan bagi memastikan supaya setiap warga negara menerima suntikan yang sewajarnya. Jadi ini semua menunjukkan bahawa ada juga masalah tetapi ada juga isu-isu yang menunjukkan bahawa keberkesanan agensi-agensi kerajaan dalam menguruskan apa juga aktiviti mereka seperti mana yang telah dirancangkan. Walau bagaimanapun, saya melihat walaupun kita seringkali saban tahun didedahkan dengan pelbagai isu ketirisan, pelbagai isu pembaziran dan sebagainya, namun setiap tahun juga kita melihat adanya ketirisan, adanya pembaziran yang dilakukan oleh sebahagian daripada agensi kerajaan. Jadi inilah sebenarnya matlamat kenapa laporan audit negara ini perlu didedahkan kepada orang ramai. Bukan sahaja sebagai satu pelaporan kepada masyarakat umum terutamanya, tetapi yang lebih utama ialah meningkatkan tadbir urus negara. Mana-mana agensi yang terlibat dalam aspek pembaziran, terlibat dari segi ketirisan, mereka ini perlu meningkatkan lagi urus tadbir baik dalam kerajaan. Dan ianya juga memberi peringatan dan pengajaran kepada lain-lain agensi kerajaan untuk memberikan tumpuan yang lebih, terutamanya bagaimana mereka membelanjakan wang kerajaan. Jadi ini penting supaya apabila peruntukan itu disalurkan kepada mana-mana agensi berdasarkan kepada perancangan mereka, maka sudah tentulah mereka perlu membelanjakan segala wang-wang yang telah diberikan itu dengan sebaik yang mungkin. Dan jika mereka boleh mengutamakan perbelanjaan yang berhemah, terutama bagi memastikan perbelanjaan itu digunakan seperti mana yang dirancang, dan juga perbelanjaan dan program yang dilaksanakan itu memberikan impak yang besar seperti mana yang dirancangkan, maka sudah tentulah ia akan memberikan kepuasan bukan sahaja kepada agensi, bahkan yang lebih utama ialah pelanggan, iaitu rakyat jelata. Jadi inilah yang perlu diberikan tumpuan dan fokus oleh semua pihak apabila laporan audit negara dibentangkan, supaya kita kadang-kala kita nak memastikan bahawa semua agensi kerajaan itu akan melakukan perbelanjaan yang berhemah. Dan kita tahu inilah yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya perbelanjaan wang negara itu dibelanjakan dengan berhemah dan lebih bertanggungjawab, dan setiap agensi perlu memastikan apa juga perancangan yang telah dibuat itu dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin dengan membelanjakan seminima yang mungkin berdasarkan kepada alokasi yang diberikan. Dan
Jika sekiranya perbelanjaan itu adalah seperti mana yang telah dirancangkan, maka itu menunjukkan kebolehupayaan sesuatu agensi itu untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepada mereka. Prof, 1 minit berbaki tapi dalam kata-kata lain, apa yang perlu dilakukan selepas ini? Adakah perlu tindakan susulan dalam bentuk hukuman ataupun bagaimana budaya kerja yang diperlukan? Kerana ini melibatkan dan juga memerlukan satu usaha dan juga iltizam yang menyeluruh. Rakyat mungkin melihat kepada siapa pemimpin, tapi dalam masa yang sama, ianya melibatkan kepada seluruh jentera. Kalau dalam konteks ini, jentera dalam perkhidmatan awam khususnya. Kita semua terlibat sama sekali dalam memastikan bahawa tidak ada ketirisan dan juga pembaziran. Apa yang kita perlu lakukan, Prof? Saya tengok ada 2-3 perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Yang pertama, sebelum ini kita telah mendengar bagaimana kerajaan menyatakan bahawa mana-mana pihak yang bertanggungjawab berdasarkan kepada laporan audit, jika sekiranya ada berlaku salah laku, ada berlaku pembaziran, ada berlaku ketirisan yang disebabkan oleh salah laku pejabat-pejabat, maka mereka ini boleh dibawa ke mahkamah dan didakwa. Ini yang pertama. Jadi kita tidak boleh biarkan mana-mana pihak yang menyebabkan berlakunya pembaziran berjuta-juta ringgit ini dibiarkan begitu saja. Perlu ada tindakan dan perlu ada pendakwaan. Yang kedua, agensi-agensi kerajaan perlu lebih memantapkan lagi. Perlu ada mekanisme yang lebih menyeluruh. Memastikan bahawa apa juga projek, program, aktiviti yang telah disiapkan itu perlu membawa impak yang besar kepada masyarakat. Kerana at the end of the day, yang lebih utama ialah perkhidmatan yang kita nak berikan kepada rakyat itu akan mendapat faedah yang besar kepada masyarakat. Jadi kita tidak mahu perkara-perkara seperti mana bangunan yang dibina, seperti mana terowong yang dibuat, seperti mana monorail yang telah disiapkan tetapi tidak digunakan. Sedangkan pembelanjaan itu mencecah ratusan jutaan ringgit. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, apabila adanya pelaporan-pelaporan sebegini, terutama yang telah dilaporkan oleh Ketua Audit Negara, ianya memberi satu kesedaran kepada masyarakat supaya masyarakat juga perlu menilai dan memantau prestasi agensi-agensi kerajaan. Jadi sekiranya ada mana-mana projek kerajaan, ada mana-mana aktiviti yang dilihat tidak mencapai matlamat, yang dilihat terlibat dalam pembaziran yang besar, maka sudah tentulah mereka boleh melaporkan perkara ini kepada pihak yang bertanggungjawab. Mungkin kepada SPRM dan sebagainya ataupun Biro Pengaduan Awam misalnya. Jadi ini penting supaya masyarakat juga memainkan peranan yang besar bagi memastikan urus takbir negara sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Dan juga ini bagi memastikan bahawa agensi-agensi kerajaan perlu lebih peka dengan apa yang mereka lakukan. Terutama membelanjakan wang negara dan juga wang rakyat dengan lebih berhemah dan lebih bertanggungjawab. Jadi akhirnya jika rakyat dan juga agensi kerajaan dan juga penjawat awam sama-sama memainkan peranan mereka, maka sudah tentulah kita boleh meningkatkan urus takbir baik dalam kerajaan. Dan jika sekiranya ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mekanisme yang baik oleh agensi kerajaan, pegawai-pegawai ataupun pejabat awam yang lebih bertanggungjawab, rakyat yang lebih komited dan prihatin terhadap apa yang berlaku dalam kerajaan, maka saya pastilah segala perbelanjaan yang telah diturunkan kepada agensi-agensi kerajaan dapat dibelanjakan dengan berhemah dan sebaik yang mungkin, dan kita juga mampu menjimatkan wang kerajaan dan mengelakkan daripada adanya ketirisan dan pembaziran. Perbincangan ini akan diteruskan dalam program dan juga segmen yang seterusnya dan juga perbincangan ini panjang untuk ditelitikan. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, Penganalisis Politik UUM. Sekian saja Pantau Kerajaan Baru untuk jam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.